Jadi kalau ada selepas ni bolehlah tengok balik rakaman yang saya berikan ya. Okey, jadi di KPMIM ni kita kebanyakannya kita akan menggunakan platform Team, Microsoft Team dalam pembelajaran anda ya, di college nanti. Untuk pengetahuan anda, untuk sesi malam ni nanti akan ada anda akan dapat Excel untuk anda join kelas-kelas anda lah ya. Kelas-kelas dalam Teams tu nanti. Okey, jadi saya akan guide anda juga. Jadi kita akan buat sama-sama. Jadi siapa yang ada laptop ke, siapa ada telefon tu boleh gunakan dua device tu lah. Tengok satu boleh tengok macam mana saya gunakan Teams. Okey, contoh macam mana nanti pensyarah nak bagi anda tugasan dan sebagainya. Okey, dalam Teams ni okey, anda boleh ada dua version Satu anda boleh dalam Teams kita akan gunakan bila kamu nak masuk dalam Teams ke apa semua, ni adalah paparan daripada apa yang kamu dapat lah. Jadi bila you all nak masuk dalam Office 365, ini antara apps yang anda akan dapat lah ya. Jadi untuk masuk dalam ni, kalau guna browser, cara senang dia adalah anda menggunakan, anda type office.com office.com. Okay, office.com ni masuk dalam browser mana-mana, apa-apa browser lah. Okay, nak guna Google Chrome ke, nak guna Chrome ke, nak guna Edge ke, terpulang. Jadi dia punya alamat dia office.com. Dan kemudian gunakan email yang anda dapat tu dan password. Pastikan password yang anda telah tukar, jangan lupa lah. Jadi apa-apa browser masuk, gunakan office.com. Jadi bila you all masuk je office.com, anda akan masuk email, password apa semua, anda akan dapat paparan seperti inilah. Paparan seperti ini. Dan di sebelah kiri ni, sebelah kiri ni dia punya segala apps yang ada lah. Jadi bila anda nak masuk apa-apa, kita akan klik kat sini. Klik kat sini, dia ada apps sini. Okey, yang pertama ni Outlook. Yang ni adalah untuk email. Okey, sekarang ni semua boleh cuba. Siapa yang ada Outlook dekat laptop ke apa ke, boleh cuba ataupun download dalam you punya Google Play Store. Okey, ataupun Apple Store ke, anda boleh download lah ya. Carilah perkataan ataupun Apple Store perkataan Outlook pun boleh guna. Inilah ya. Jadi download Outlook daripada you punya apps untuk telefon macam inilah ya. Kalau Apple Store tu you carilah siapa pakai iPhone, you pakai je lah ya, download daripada Apple Store Outlook. Kalau dia minta username dengan password, you masuk je, dia akan masuk dalam Outlook yang ini. Okey, yang ni adalah function untuk email. Okey, ni paparan dia lah. Ni siapa pakai laptop macam ni lah paparan dia. Kalau pakai handset ke apa, dia bergantung pada apps tu lah. Okey, jadi siapa yang ada kemudahan tu boleh cuba hantarkan email pada saya. Nak hantar email senang je, klik pada new message ya. Klik pada new message yang ada kat sini. Jadi kalau ada sebarang apa-apa permohonan ke, anda boleh hantar email pada pensyarah, pada kawan-kawan dan sebagainya ya.
untuk ni apa, untuk sebarang dia umpama surat lah ya. Jadi sini email. Okey. Saya nak cuba anda hantar email kepada saya. Okey. Cuba hantar email kepada saya, azrul@indramahkota.kpm.edu.my. Okey. Bahagian subjek, perkenalkan, masukkan nama penuh. Okey. Dan kemudian bawah ni dia punya body dia lah. Buatlah apa-apa nak masuk, Assalamualaikum ke apa ke, boleh hantar pada saya. Tu dah ada dah. Ya, bagus. Daripada Afif ya. Jadi boleh cuba hantar email pada saya, azrul@indramahkota.kpm.edu.my. Subjek, masukkan nama dan juga body, nama panggilan dan juga asal anda. Okey, dah siap boleh send tekan kat bawah button send. Saya baca apa ni. Kalau yang phone punya ada dekat. Okey, bagus. Type je dekat Apple Store ke apa, type je Outlook. Ya. Dalam Apple Store ataupun Play Store. Okay, good. Ni dia punya link. Ni kat link. Ni untuk Play Store.
Okey, saya dah letakkan link dekat dekat ruangan chatting Ruangan chatting tu ada untuk App Store dan juga Play Store lah untuk Outlook. Jadi kalau you all nak hantar email, sebarang email apa semua, pakai email yang telah diberikan tu lah, ya. Email, pastikan email @indermahkota ni lah yang anda dapat tu, @indermahkota.kpm.edu.my. Jadi anda punya depan nombor ID masing-masing lah, ya, ICN, IDC, apa lagi ni? Dia punya nombor metrik itulah, ya, nombor ID. Jadi jangan lupa lah tu, pastikan apa-apa you nak masuk login, pastikan yang ada @indermahkota.kpm.edu.my. Okay, good. Banyak dah saya dapat. Afif, Afika, Nur Zafira, Nur Amadin, Putri Kristina, Syami, Izzuddin, Najwa, okay, Ili Anak Andrew, Muhammad Akmal Haziq. Okay, good. Okay, Nur Atikah Nabila. Ambil masa sikit lah dia nak ni, dia nak masuk dalam inbox saya. Syairah binti Zulkifli, Muhammad Aziz Aiman. Okey, jadi saya harap anda boleh dapatlah ada punya idea tu, idea untuk hantar email. Jadi email ni bolehlah anda guna nanti nak buat latihan industri ke apa, nak hantar permohonan dan sebagainya. Jadi boleh hantar email, ya. Tapi pastikan guna format yang betul lah, macam you all hantar email betul lah, macam hantar surat. Ada tajuk apa semua kan. Jangan macam kita tulis bahasa chatting pula dekat bahagian email ni. Okay, good. Okay, seterusnya anda juga boleh explore dalam Office 365 ni juga. Ya, dia ada banyak apps. Selain daripada apps yang saya tunjuk tadi, yang paling penting adalah juga yang lain tu nanti you boleh explore lah. Ada calendar. Ni kelas notebook ni untuk menggantikan anda punya buku nota lah. Jadi ada setengah pensyarah akan gunakan kelas notebook ni. Jadi segala handout ke apa ke dia akan buat dalam kelas notebook. Banyaklah dia punya. Okey, dan anda juga diberi kemudahan untuk dapatkan Excel, PowerPoint dan juga Word secara online. Benda ni you all boleh pakai secara percuma. Ni semua free ni. Free sahaja. Online. Online punya Excel, online punya PowerPoint. Semua free. Okay, dan juga online Word pun ada. Contoh saya buka Excel. Jadi anda boleh guna Excel lah. Guna Excel secara online. Dia ada. Sama ya macam Excel yang anda biasa guna. Siapa yang pernah pakai Excel ke, pernah pakai Word. Ini semua dia bagi secara online ni, dia bagilah percuma. Anda boleh guna. Okay. Itu semua dalam online. Okey, form ni kalau anda nak buat sebarang kemasukan data, nak buat masuk apa-apa data, kehadiran ke apa ke, kuis, nak buat survey antara kelab, anda boleh gunakan form. Kalau biasa anda gunakan Google Form, sama je lah form ni. Dia panggil Microsoft Form. Okey. Dan ni ada Kaizala, ada setengah pensyarah pun ada guna. Kaizala ni samalah macam WhatsApp dan juga Telegram. Kaizala.
Ini pun boleh download dekat Apple Store dan juga Play Store. Kaizalam, dia punya interface memang sangat cantik, lagi ringan daripada Telegram. Memang sangat best, boleh main game apa semua. Kaizalam dia sama. Okey, lagi satu yang paling saya nak anda gunakan adalah OneDrive. OneDrive ni adalah tempat simpanan data yang anda diberi secara percuma. Ini pun sama juga, free. Semua apa yang anda dapat ni semua free. Okey, ni tempat kita simpan data. Simpan storage online. You punya pendrive lah. Pendrive external hard disk tapi secara online. Dan anda boleh activatekan dia, boleh download dia punya software. Jadi saya sangat galakkan supaya anda gunakan OneDrive ni untuk simpan-simpan data. Sebab apa? Jangan terlalu percaya pada pendrive apa semua. Kalau you all perasan baru ni viral pasal yang biasa selalu banyak berlaku, pelajar laptop tiba-tiba rosak. Nak hantar assignment esok, tiba-tiba malam tu rosak. Sebab apa? Pendrive kadang. Ada juga hard disk rosak. Jadi zaman sekarang, zaman dah online sekarang ni, kita boleh buat simpanan data daripada sini sahaja. Semua file-file anda boleh simpan sini. Bila anda akses dekat rumah ke, dekat laptop masing ke, anda boleh sinkronisekan balik lah. Walaupun anda ada PC, anda ada, contoh anda pakai dekat handphone, anda ada pakai iPad, katalah anda ada pakai tablet. Contoh bila you simpan je file daripada PC, you simpan je masuk dalam OneDrive, dia akan automatic, dia akan sinkronisekan, dia boleh synchronize dekat handphone anda, dia boleh synchronize dekat iPad anda, dan dia boleh synchronize dekat tablet anda. Jadi itu antara kemudahan dalam OneDrive lah yang digunakan. Jadi benda ni sangat penting lah. Anda cuma perlu download, type je OneDrive punya tu. Nanti yang pakai kat laptop ke sama, dekat Google Play ke App Store ke pun sama. Type je apa OneDrive. Bukan. Contohnya type je OneDrive. Ni dia masuk part lain dah ni. Ni. Sama. Type je OneDrive. Ada apps dia. Ni ya. Jadi anda boleh simpan data anda, file anda. Apa kelebihan dia? Dia bagi anda secara percuma simpanan sebanyak mana? Sebanyak 1 TB. TB ni apa? Terabyte. Terabyte ni berapa? Bermaksud 1000 GB. 1000 gig dia bagi anda secara percuma untuk guna secara online. Dia bagi penggunaan 1 terabyte. Lebih daripada pendrive anda sendiri. Jadi boleh simpan apa-apa file. Jadi tak adalah berlaku kehilangan data dan sebagainya. Boleh gunakan OneDrive ni.
Jadi kalau pakai laptop anda boleh download lah OneDrive, download. Ni. Okey. Kalau anda pakai laptop, dalam laptop anda boleh download daripada laman web Microsoft ni, dia punya OneDrive dia, dia nanti anda akan dapat paparan. Dia macam ni, lepas anda install apa semua, nanti anda akan dapat dalam folder anda macam ni, OneDrive ni. Kalau anda ada link, ni dia ada macam ni lah, lepas anda install, dia ada OneDrive apa, contoh nanti akan tulislah kat sini College Professional Indra Mahkota, dan tu dah ada lah semua ni. Ni macam saya ni, saya synchronize kan semua file-file saya dekat desktop, dekat dokumen apa ni, semua saya online kan dengan OneDrive. Jadi setiap kali saya buat perubahan dekat desktop ke apa, saya tambah file, dia akan automatic update dalam internet. Jadi kalau you all buat assignment ke apa dekat desktop, dia akan terus update dalam OneDrive kat sini. Jadi katalah tiba-tiba masa anda type laptop apa, tengah type laptop tiba-tiba hang, tiba-tiba hard disk rosak. Jangan risau, jangan bersedih. Kenapa? Anda pergi saja OneDrive dekat office ni, anda boleh download saja file anda dekat mana-mana PC semula. Ni pentinglah ni. Supaya anda tak adalah istilah apa laptop rosak ke apa di kemudian hari. Anda boleh cuba nanti download OneDrive. Okey, selain daripada tu, OneNote, ni untuk anda capture, organize notes dan sebagainya. Outlook ni tadi saya dah bincangkan. Planner, banyaklah, tuan boleh tengoklah. Ni semua free bagi. SharePoint. Okey, yang paling penting sekarang ni adalah yang anda akan gunakan dalam pembelajaran kita dekat college. Nanti anda akan gunakan yang ni lah, yang kita panggil sebagai Teams. Kalau macam kalau Google tu dia panggil Google Classroom, di Microsoft ni dah ada punya sendiri, kita panggil Teams. Teams ni kelebihan dia lebih centralized lah, saya pun dah guna sebab nak buat meeting apa semua lebih senang. Jadi Teams ni ada dua. Satu, anda boleh guna download dekat laptop. Kalau yang macam saya pakai version sekarang ni, saya pakai yang version desktop. Yang ni, ni paparan yang saya pakai ni saya download. Yang ni kita pakai desktop lah ni. Pakai desktop. Desktop ni anda kena download lah, kena download dekat kat web. Okey, type je Microsoft Teams. Ni Microsoft Teams download app. Jadi anda boleh download dekat sini, pergi kat laman web Microsoft ni, boleh download untuk desktop dan anda boleh download untuk mobile. Saya percaya yang anda sekarang ni kalau yang pakai telefon, yang anda pakai telefon memang anda dah download untuk mobile, untuk mobile. Okey, sorry tadi ada yang tanya, OneDrive ni guna email college or personal? Guna email college. Semua yang anda buat tadi tu, yang saya tunjuk ni, apa yang saya pakai ni semua guna email college tadi, yang @Indra Mahkota,
.edu.my. Ni yang anda dapat tu lah. Semua guna account indermahkota.edu, kpm.edu.my. Login apa-apa, login dekat ni office.com. Senang type je office.com dekat browser, masuk email college, terus anda akan dapat dia punya apps yang dia bagi secara percuma ni. Okey. Lagi satu yang anda akan nampak pensyarah akan guna biasanya adalah, satu adalah stream. Stream ni dia macam macam apa? Macam YouTube. Simpanan video. Simpanan video college apa berkenaan pembelajaran ke apa dalam college ni, anda akan stream ni lah, dia ada dalam stream ni. Okey, kita akan masuk dalam Teams ni. Okey, jadi kalau anda ada ada yang download pakai guna laptop apa semua, anda akan dapat paparan seperti saya macam ni. Inilah. Kalau nak masuk ikut web pun boleh. Nak masuk ikut web pun boleh. Mana yang saya tunjuk tadi lah, type je office.com. Pergi je, pergi yang belah kiri ni, cari apa apps yang you nak pakai, Teams. Klik saja pada Teams. Okey, dia macam ni je, senang. Kalau laptop anda macam agak heavy, macam selalu hang ke, terlalu berat ke, saya galakkan anda pakai yang versi web yang ni lah. Kalau komputer tu macam kata apa, jenis tak laju apa semua, boleh gunakan yang version web. Version web macam ni. Kalau anda komputer power memang kuat, tak ada masalah, anda boleh gunakan yang ni lah, yang jenis desktop Teams ni. Ni macam ni. Jadi yang saya tunjuk ni sekarang ni, okey. Jadi yang saya tengok, yang saya tunjuk pada anda ni benda yang sama. Benda yang sama. Jadi apa beza dia? Yang sebelah kiri saya ni adalah versi web. Ni web. Yang ini yang version desktop. Yang ni you kena download lah. Yang saya guna sebelah kanan ni, yang anda kena download dalam laptop. Yang ni yang web, yang pakai browser. Anda boleh type office.com ataupun masuk je ikut teams.microsoft.com ni. Sinilah dia punya paparan dia, sama je. Jadi terpulang pada anda kalau rasa komputer tu tak ada masalah, tak ada lagging, tak ada hang, anda boleh pakai version desktop. Kalau banyak problem, macam berat ke apa, cara yang kedua boleh masuk adalah melalui web. Macam biasalah, type office.com ataupun teams.microsoft.com. Senang tu je, office.com je senang. Klik pada ikon Teams dan akan masuk dalam ni lah. Version web dan juga version desktop. Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh cek dalam ruangan chatting tu. Okey. Jadi sebagai contoh, nanti anda akan dapat kod. Jadi saya akan cuba generate. Siapa yang ada Teams tu boleh masuk Teams. Anda boleh download Teams daripada ni. Katalah hari ni saya buat kelas baru. New student session 1 2021. Ni biasanya yang pensyarah anda akan buat.
Jadi biasanya pensyarah untuk first step dia takkan invite lah anda. Kalau ada yang tertinggal baru dia akan invite anda. Okey, jadi untuk sini saya nak anda cuba masuk dalam saya punya group, ya. Jadi saya akan bagi kod dia. Okey. Okey, siapa yang dah ada tu, anda boleh pergi sebelah kanan ni, masuk dalam Teams, ya. Mula-mula pergi dekat Teams, ya. Pergi dekat Teams. Lepas tu pergi kat sini, cari yang ada join or create team, ya. Join, create team. Okey, jadi anda kena masukkan anda punya kod tu dekat sini. Yang anda akan dapat daripada pensyarah anda nanti. Ya. Jadi contoh sekarang ni saya nak cuba dulu. Siapa yang ada laptop ke macam mana, cuba masuk dalam saya punya team. Mana ni? Ni tadi. Okey, cuba masuk dalam Teams. Gunakan kod 2S600VH. Okey, jadi dekat Teams tu, sekejap. Kod. Okey, masukkan kod ni dekat sini. Jadi kalau telefon tu sama jugalah dekat bahagian Teams tu, masukkan kod anda. Okey, jadi siapa yang belum masuk tu cuba masuk. Okey, sebenarnya saya dah boleh nampak nanti. Sekejap saya masuk dalam saya punya Teams. Jadi itulah ni dah masuk dah. Okey, good. Ya. Jadi itu dia punya step lah. Jadi nanti pensyarah
anda akan dapat Excel, anda akan dapat Excel senarai kod team tu nanti daripada college. Kami dah isi dah dalam kod tu, nanti anda akan masuk lah. Dia punya kod tu macam tu, anda akan join lah. Ya, ni sekarang dah bertambah ni. Dari tadi pada kosong naik dah 35. S600BH. Okey, dia sama macam lebih kurang macam ala-ala Facebook lah, ya. Jadi sebarang apa ni pertanyaan ke kadang anda boleh buatlah masuk dalam ni, ya. Kadang nak berinteraksi dengan pensyarah ke, you all nak buat group, ya, sama sama kawan-kawan, boleh buat group dalam ni. Boleh buat group sendirilah, ya. Yang lain-lain ni banyaknya pensyarah punya part lah. Dia akan upload kelas punya skill of work, set up kelas notebook dan sebagainya. Dan kat sini saya nak tunjukkan anda macam mana untuk anda tu lah. Okey, contohnya saya akan bagi tugasan. Okey, macam mana pensyarah bagi tugasan? Okey, pensyarah akan bagi tugasan, contohnya dia akan bagi bahagian assignment ni lah, ya. Assignment. Okey, jadi saya akan create satu assignment untuk anda semua. Okey, anda boleh edit nanti, ya. Okey. Tak pasti ada, nanti dia ada satu button turn in lah, ya. Turn in. Okey, nanti siapa yang boleh tu, anda akan insert tugasan, contohnya ada tugasan dalam Word. Anda boleh masuk dalam Word tu dan type lah apa-apa dalam tu, kan. Contoh markah saya akan bagilah, contoh markah katalah 50%. Okey, jadi saya akan assign. Jadi pensyarah juga akan, dia boleh set dekat sini. Jadi anda akan tahulah due date bila. Jadi pensyarah biasanya dia ada due date ni sampai bila, due date, dan dia ada satu close date. Close date ni bermaksud kalau pensyarah dah set di kawasan sini, close date ni bermaksud anda takkan boleh buat sebarang penghantaran lagi dah lah. Ya, kalau dia set due date sahaja, memang kalau anda selepas tarikh tu pun still boleh hantar, tapi dia akan hantar remark late, lewat kepada pensyarah. Jadi pensyarah tahu yang anda telah hantar lewat, ya. Katalah hari ni, ni saya set untuk hari ni je lah.
Okey. Dan ni edit. Okey, kemudian saya akan assign. Anda akan dapat assignment ya sekejap lagi. Okey. Saya assign. Dia agak lama jugalah tu dia nak assign sebab dia kena generate. Siapa yang dah dapat tu nanti beritahu, boleh tulis dalam ruangan komen ya, ataupun angkat tangan siapa yang dah dapat assignment nanti. Agak lama lah sebab berapa 30 lebih sekarang. 40 orang dah masuk Okey, itulah. Jadi di ruangan bahagian atas ni dia ada file. Okey, nanti anda boleh sync, type je sync ni. Dia akan boleh sync kepada komputer anda. Maknanya kalau ada pesara upload sebarang file daripada sini, nanti dia akan automatic download dalam komputer anda. Anda boleh gunakan sync kat sini. Kalau tak boleh, anda ada dua cara lah. Satu sync melalui sini. Satu lagi anda kena buka open in SharePoint ni. Open in SharePoint ni, kemudian sama juga. Tekan butang sync. Okey. Jadi apa-apa nak download boleh dalam ni. Class notebook. Ni biasanya, okey. Ni tanda ni maknanya dia dah hantar assignment pada anda lah ni. Okey. Jadi anda boleh buka bahagian assignment. Jadi anda tak boleh ni pesyarah memang boleh tengok siapa yang buka assignment ataupun tak ni kalau macam view ni, contoh Aino Najwa. Dia dah buka dah assignment. Jadi boleh type lah dalam tu. Apa-apa dalam Word tu. Okey. Ili Ana Andrew dia dah buka. Muhammad Amin dah buka view. Syafiq. Ni dah ramai lah dah view. Jadi anda boleh buka assignment tu. Saya ni student view. Okey, anda type apa semua dalam tu, masuk. Okey. Type lah apa-apa. Nama ke apa dan anda tekan button turn in ke hand in dalam tu yang baru sekarang. Ada yang dah turn in tak? Dah siap tu, cuba tekan button turn in. Okay, good. Ni contohlah macam Iskandar Hanif ni, bila you dah confirm,
Ya. Dia memang ada tu dia ada gambar kartun lah apa. Tapi kalau kamu apa ni hantar lambat ke apa, dia akan keluar gambar lain pula lah. Ya. Iskandar Hanif contoh dia dah turn in. Jadi pensyarah akan buka macam ni. Ah, jadi biasanya saya akan ni dia tak tulis apa lah. Ramai tak tulis Anda boleh type dalam tu. Dalam Word tu anda boleh type. Tapi mungkin sebab pakai telefon kot. Ni macam Ain ni. Okey. Jadi pensyarah akan buat apa? Macam saya akan biasanya saya akan tanda secara online lah. Okey. Saya akan tanda secara online. Okey. Okey, saya akan bagilah kata good. Okey. Tu saya tandalah apa-apa dah siap. Saya tanda, pensyarah akan hantar baliklah pada anda. Untuk saya bagi markah dan saya akan return. Okey, nanti Ain boleh tengok Ain Najwa, anda boleh tengok pada skrin anda. Saya dah bagi feedback lah. Dah bagi feedback dalam anda punya assignment. Banyak kosong lah. Okey, jadi harap anda faham lah tu. Jadi biasanya pensyarah akan dapat tengok lah. Ni untuk pensyarah sajalah. Jadi pensyarah anda dia akan boleh tengok siapa dah turn in, siapa tak turn in, markah dia berapa. Dia akan boleh tengok lah. Ni macam tadi Ain dapatlah 40, 50 ke, dia bagi. Okey, jadi biasanya pensyarah akan gunakan ni lah dia punya function assignment. Jadi apa-apa assignment ke apa, anda boleh tambah dalam tu lah, add apa semua dan turn in. Jadi saya harap anda boleh faham cara penggunaan assignment selepas ni. Nak hantar ke macam mana, boleh hantar dalam tu lah. Macam mana nak turn in? You kena masuk dalam assignment tu. Dia dapat tak? Siapa yang lambat masuk dia tak ada lah. Dia 40 orang pertama tadi kalau masa saya hantar tu, dia akan dapat lah dia punya tu. Dia ada button dia, turn in. Bila you all masuk, macam tadi kan, saya saya masuk sebagai pelajar. Okey, anda nanti akan ada ni, masuk dalam tugasan tu dia keluar macam ni lah. Kalau anda nak tambah ke apa, dia ada satu link dekat bawah ni, add resources ke apa ke, anda boleh tambah lah. Ada 2-3 apa-apa ke, lampiran ke apa, anda boleh tambah. Dan di sebelah kanan ni ada satu button, dia ada satu button turn in. Tekan button tu, baru dikira sebagai turn in. Ni sebab saya buka sebagai pensyarah ni, tak nampak view sebagai student. Tapi kalau anda masuk sebagai student, dia memang akan nampak dia punya turn in ni. Ada satu button.
Apa-apa masuk bahagian assignment, masuk dalam team, tengok bahagian assignment, tengok assignment apa yang ada. Ya, you klik masuk. Ya, ni sebab paparan saya sebagai pensyarah. Ya, jadi anda akan dapat paparan macam ni, kan? Jadi kalau pensyarah suruh update je, anda boleh update dalam ni. Update ni type lah apa-apa nak type, ya, dalam ni. Ya, dah siap apa, anda boleh tekan button. Ada satu button dekat sebelah kanan anda ni, ya. Ada button turn in. Tekan button tu. Ya. Ya, saya cuba masuklah sebagai jadi inilah paparan pensyarah. Anda dah akan nampak, ya. Anda dah turn in ke, ya. Kalau masih tak hantar, ni macam Aina Natasha ni bermaksud dia langsung tak buka. Ya, jadi biasanya anda kena beritahulah pensyarah apa problem anda, tak boleh hantar ke apa assignment apa punca, kan. Kena beritahulah. Sebab pensyarah memang akan nampak ni status ni, ya. Dia akan nampak. Kalau dah view ni maknanya dia dah tengok tapi dia masih tak turn in lagi. Mungkin tengah buat kerja dan sebagainya. Ya. Ni paparan sebagai pensyarah lah. Ya. Okay. Ada yang tak boleh lagi. Ya. Jadi itu cara. Jadi saya harap tak ada masalah. Start esok memang itulah antara cara dia. Jadi anda akan tengoklah. Mungkin sini kita panggil di sebelah kiri ni. Yang sebelah kiri ni kita panggil sebagai channel. Ya, channel. Sebab nanti mungkin pensyarah dia akan buat ikut week. Kadang saya tambah. Contoh saya tambah week 1. You akan belajar tentang katalah intro MS Word. Jadi anda akan nampaklah nanti ada bahagian channel tu ada penambahan. Jadi untuk minggu pertama mungkin pensyarah akan bincangkan apa-apa cerita. Dia akan kat sinilah. Okay, ni dia ada channel week 1, week 2 dan sebagainya lah.
Di bahagian atas ni kadang-kadang ada penambahan, mungkin pensyarah akan tambahkan YouTube ke apa ke, dia akan paparkan dekat sini lah. YouTube jadi YouTube sini. Okey, ni taklimat pengarah baru ni itu kan. Jadi anda mungkin boleh tengoklah nanti ya. Bahagian atas tu tab. Semua ada. Nak cari apa-apa dekat YouTube pun boleh ada dekat atas ni. YouTube. Cari pasal apa? Pasal Word. Terus ada kat sini. Dia carilah. Sebab tu Teams ni dia memang sebenarnya sangat canggih. Dia centralized untuk anda belajar dan sebagainya. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Ya, betul. Memang ada YouTube. Tu yang dia canggih dekat sini. Canggih. Teams ni memang sangat canggih. Dia boleh integrate dengan mana-mana website. Ya. Lepas tu kalau anda tengok macam kelas saya lepas saya ajar client server, saya adalah assignment, lepas tu macam apa, video-video saya letak dekat tab. Ni yang video-video yang saya dah buat lah dengan para pelajar saya lah. Jadi ada kat situ. Jadi dia bahagian atas ni kita panggil tab lah. Kita panggil tab. Dia boleh integrate dengan macam-macam perkara lah. Jadi anda nanti ada pensyarah pun semua macam ni lah. Akan ada lah dia kongsi video ke apa ke, anda boleh semak dekat sini. Lagi? Ada apa-apa lagi nak tanya? Ya betul. Hand in, turn in tu sama. Saya pun tak pasti kenapa. Memang ada yang ada setengah tu dia tulis turn in, ada yang version dia tulis hand in. Sama je dua-dua. Tapi dia paparan dia akan di pensyarah tetap dikira turn in lah. Tak ada masalah, sama je. Dia baru lagi ada yang setengah tu hand in. Saya pun tak pasti kenapa. Dia kira banyak penyerahan pula lah. Dulu dipanggil turn in. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Macam mana nak edit background? Background apa? Background ni. Background webcam. Background webcam boleh tengok dekat sini lah. Ni background webcam dia ada dekat sini. Mana? Ni apply background effect. Contoh macam saya ni kan, saya tak nak background belakang saya ni. Saya boleh tukar lah. Saya nak gambar mana dekat apa, Lego. Ini apa, Minecraft. Memang ada, setengah pensyarah memang dia akan gunalah benda ni. Anda pun sama. Kalau dalam kelas, pensyarah suruh buka webcam ke apa semua, dia boleh sini lah. Dan yang terbaru sekarang ni dia ada panggil together mode. Ni jadi hitam pula muka saya. Cahaya tak ada depan.
Siapa yang ada webcam, cuba buka webcam. Boleh buka webcam. Buka webcam masing-masing kan. Cuba buka webcam. Mana yang boleh buka webcam tu buka webcam. Tak apa. Ramai-ramai. Anda tak nampak lagi ni. Saya boleh tukar kat sini. Boleh kita bergambar. Sekejap. Nak habis dah ni. Mana ni? Okey. Siapa yang ada webcam tu boleh buka sekejap. Dia macam-macam lah sini. Okay, come on. Ada lagi? Buka webcam. Berapa orang ni? Okay, tu nanti mungkin ada yang syarat guna. Banyak lah. Dia banyak version lah. Kat Google pun ada. Sekejap saya nak ambil gambar dulu sikit. Okay, freestyle. Nampak tak? Okay dah. Okay, ada apa lagi soalan? Canggih, Teams. Dia sebelah kiri ni nak tukar scene. Ni untuk yang saya lah. Kalau yang anda punya bergantung lah pada komputer masing-masing. Dia ada yang dia boleh tukar, ada yang tak boleh tukar lah. Okey, tu sajalah daripada saya. Saya harap anda dah boleh faham dah. Itu yang paling basic lah, yang lain-lain tu anda boleh explore sendirilah nanti. Okey, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa ni nanti ada sesi apa tu, anda boleh tengoklah balik rakaman dalam tu. Saya ada buat recording tadi tu. Masuk ruangan chatting tu dia ada recording tu nanti. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Terima kasih.